Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua yang sentiasa menyokong siaran radio berita bernama ini untuk kita bawakan kepada anda berita-berita terbaru, maklumat-maklumat terkini, dan seperti yang kita war-warkan tadi, kita akan bawakan perbincangan kita dalam Bicara Negara. Satu lagi program Bawa Bicara yang dapat perhatian daripada pendengar-pendengar kita. Dan untuk petang ini Bicara Negara akan mengulas berkenaan dengan tajuk menyokong kebaikan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan tetamu kita ialah Ustaz Dr. Fadlan bin Muhammad Osman, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Al-Madinah International University, yang juga merupakan pengerusi Sekretariat Ilmuwan Malaysia, yang bersama dengan kita ketika ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, petang ini bercakap tentang satu topik, iaitu menyokong kebaikan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bentuk-bentuk kebaikan yang macam mana agaknya yang menjadi perhatian kita, dan apa agaknya perkara yang mungkin tak baik yang dilakukan sebenarnya. Baik, kalau boleh kita ulas bersama, dan pendengar-pendengar kita jangan lupa juga boleh bertanyakan sebarang soalan berkaitan dengan hal ini dengan hubungi kami di talian 0326927939. Ustaz Doktor, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada DJ Zul, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian. Berbicara tentang menyokong kebaikan yang kerajaan laksanakan, kita boleh melihat kepada beberapa perkara, beberapa sudut. Antaranya ialah berkenaan dengan menyokong. Apakah yang dimaksudkan dengan menyokong? Dan antaranya juga ialah seperti yang ditanya oleh DJ tadi, iaitu berkenaan dengan kebaikan. Jadi mungkin sebagai pembuka bicara, bila kita sebutkan tentang menyokong, kita boleh rujuk kepada ayat yang kedua dalam suratul Maidah. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu semua tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara yang merupakan dosa dan juga permusuhan. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat pedih azabnya. Jadi daripada sini kita boleh keluarkan perkataan ta'awun. Okey, ta'awun iaitu bantu membantu, sokong menyokong dalam melaksanakan kebaikan. Jadi ini yang kita nak nyatakan bahawa menyokong ini secara umumnya berlaku dari dua pihak. Dia tidak berlaku seperti yang dinyatakan di sini. Ta'awun adalah perkataan yang dalam bahasa Arab, kalau kita tengok, maksudnya ialah yang berlaku, yang dibuat oleh dua pihak. Okay, jadi bukannya seperti dalam bahasa kita agaknya apa dia, bertepuk dengan satu tangan agaknya kan. Jadi kalau nak tepuk tangan kena dua-dua sekali. Jadi ta'awun dan menyokong ini perlu dibuat, katalah kalau dibuat oleh kerajaan maka kita bantu, dan kalau dibuat oleh rakyat maka kerajaan juga memberikan sokongan dan bantuan. Dan kebaikan, bila kita sebutkan kebaikan, ayat ini juga sebutkan dua perkara, iaitu albir dan at-taqwa. Albir, kebajikan. Apa sahaja yang merupakan kebajikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlulah adanya sokongan. Okey, dan at-taqwa juga perkara yang menyemarakkan lagi hubungan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Okey, hubungan yang begitu baik antara seorang hamba dan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga merupakan perkara yang kita bincangkan. Ya. Baik. Jadi tentang bila kita sebut kebaikan yang dilakukan oleh negara, memang banyaklah orang kata kan, membina jalan raya kebaikan, membina masjid surau kebaikan, membina sekolah itu satu kebaikan. Tetapi bagaimana pula kalau kita rasa mungkin tidak selesa dengan tindakan seperti ini, padahal membina sekolah ni, tapi ada benda yang kita rasa tak kena. Kenapa agaknya boleh timbul perasaan macam tu? Okey. Kalau kita perhatikan, kalau nak bicaralah tentang perasaan, memang berbicara tentang perasaan ni satu benda yang cukup subjektif. Okay, dia lihat kepada perasaan siapa. Jadi kalau kita kalau kerajaan satu pihak berkuasa yang membuat kebaikan, tapi kalau ada di kalangan rakyat yang mempunyai perasaan yang tidak senang, ataupun telah dipupuk dengan perasaan tidak senang terhadap pemerintah, biasanya yang akan berlaku ialah apa sahaja yang kerajaan buat, khususnya kita bicara sekarang tentang yang baik, akan dipandang tidak baik. Jadi ini satu perkara yang pada saya, untuk menjawab soalan yang
diutarakan oleh DJ Zul tadi, kita kena tengok pada orang yang memberi komentar tadi kan, ataupun orang yang komen tadi, yang kritik tadi. Kalau memang daripada awal telah dipupuk dalam jiwa dia, apa sahaja yang kerajaan buat tak betul, apa sahaja yang lawan saya buat tak betul, maka ini adalah satu masalah hati. Dan masalah hati ni memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ketahuilah bahawa dalam hati, dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging, seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baiklah daging itu, maka baiklah keseluruhan anggota badannya. Ala wahyal qalb, dan anggota itu adalah hati. Jadi hati ini memang banyak di kalangan ulama kita telah membicarakan tentang bagaimana nak membersihkan hati kita. Okey, dan mungkin saya boleh sebutkan satu hadis di sini, hadis yang cukup masyhur. Saya rasa semua orang di Malaysia ni yang Muslim khususnya tahu hadis ini. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah an-nasihah, memberi nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa? Nak bagi nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Jadi Nabi bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin-pemimpin Islam, dan juga untuk orang-orang awam di kalangan orang Islam. Hadis Muslim. Jadi kalau kita nak bicarakan tentang nasihat, Al-Imam An-Nawawi telah mengatakan iradatul khair, inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Okay, dan ringkaskan cerita untuk a'immatul muslimin, untuk pemimpin-pemimpin Islam, atau bahasa lain sekarang ni kita sebut kerajaan lah kan. Untuk kerajaan, apa yang kita perlu buat ialah seperti yang disebutkan oleh Syekh Usamah bin Khayyat, Imam Masjid Haram, dalam satu khutbahnya telah mengatakan, wa amma nasihatu li aimmatil muslimin fa bi i'anatihim ala ma hummilul qiyama bihi. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam ataupun kerajaan ialah dengan membantu mereka, okay, terhadap apa tanggungjawab yang mereka pikul. Okay, jadi membantu inilah yang kita sebutkan sebagai menyokong. Okay, jadi apa saja kebaikan kita sokong. Dan tak habis lagi, wa bitanbihihim 'indal ghaflah, dan juga memberi peringatan sekiranya berlaku kesilapan. Jadi kita tahu bahawa pemerintah kita adalah manusia, dan manusia, nama je pun manusia, asal daripada perkataan insan, iaitu diambil daripada perkataan nisyan, lupa. Manusia memang banyak alpa, banyak lupa. Jadi kesilapan akan berlaku walaupun dia adalah seorang pemerintah, walaupun dia adalah seorang ulama, pemerintah dalam dunia ataupun pemerintah dalam agama. Jadi kalau mereka melakukan kesilapan, okay, mereka melakukan mereka alpa, mereka lupa, maka rakyat perlu memberi nasihat kepada mereka. Ya. Okey. Dalam rasanya minggu lepas juga kita sudah menyentuh tentang soal memberi nasihat kepada pihak pemimpin, bagaimana kaedah dan caranya. Jadi kita rasa pendengar-pendengar kita pun sudah mendapat perkara tersebut. Dan berbalik kepada soal sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi mungkin ada sekelompok orang ataupun ada sekumpulan masyarakat ini yang tidak gemar kerana merasa dirinya ditindas. Mungkin dia rasa macam, oh, tanah ni milik saya tapi kerajaan ambil untuk bina sekolah, ataupun kerajaan ambil untuk bina jalan raya. Jadi bagaimana agaknya situasi seperti itu dapat ditangani? Okey. Berkenaan dengan tanah yang diambil, kita mungkin tadi DJ Zal sebutkan tentang bina jalan raya, kemudian ada orang tak suka. Jadi sekarang baru saya faham bahawa maksudnya tanah dia diambil untuk bina jalan raya kan. Kemungkinan itu barangkali satu kemungkinan. Jadi di sini sebenarnya kita sebagai umat Islam, okay, kita perlu lihat maslahah. Okay, maslahah iaitu kebaikan. Okay. Dan maslahah yang perlu kita lihat ada banyaklah. Antaranya adalah maslahah individu. Okey, yang seterusnya adalah maslahah umum. Maslahah umum. Jadi sebagai umat Islam yang mempunyai hati yang baik, yang sepatutnya mempunyai hati yang baik, kita sewajarnya lebih membicarakan ataupun lebih mengutamakan maslahah umum. Jadi kalau ada satu maslahat yang umum, memang ada kebaikan padanya yang akan dapat untuk umum, untuk semua orang, untuk kebanyakan orang yang akan berada di situ. Maka kalau ada maslahat lain, kita perlu korbankan maslahat kita. Kita utamakan maslahat orang lain. Okey. Benda ni sebenarnya ada di kalangan di dalam sirah, dalam sejarah Osman bin Al-Affan, okey, khalifah yang ketiga, Osman bin Al-Affan radhiyallahu anhu arda. Beliau telah mengorbankan diri sendiri untuk menjaga darah rakyatnya daripada
turut terkorban bersama. Sebab tu bila dia walaupun dikepung oleh golongan Khawarij pada zaman itu, Uthman bin Affan masih lagi memikirkan tentang maslahat umum. Bagaimana kalau saya arahkan orang Islam untuk mempertahankan diri saya, maka akan berlaku pertumpahan darah yang banyak. Jadi amatlah wajar saya buat apa? Saya korbankan diri saya. Okey, biarlah kalau nak kena bunuh pun yang kena bunuh saya, yang lain umat Islam masih lagi dijaga. Okey, terjaga nyawa mereka. Jadi saya rasa di sini berkenaan seperti yang saya sebutkan juga tadi, berkaitan dengan hati kita. Okey, kalau hati kita ini baik, kita akan lebih memikirkan yang positif. Tapi masalahnya ialah kalau hati kita tak baik, sama ada memang ada masalah kita dengan kita rasa tak puas hati dengan pemerintah, ataupun mungkin juga kadang-kadang berlaku pihak-pihak yang cuba meracuni pemikiran kita, maka kita kena berhati-hati, jangan teruskan kehidupan kita dengan hati yang tidak baik. Baikilah hati kita. Ya. Okey, baik. Kita bercakap dalam bicara negara. Anda boleh hubungi kami di talian 0326927939, 0326927939. Baik, kita teruskan perbincangan kita sedikit waktu lagi sebelum kita beri laluan kepada seruan azan berkenaan dengan kuasa yang kita sebut juga. Ada pihak lain yang cuba untuk menghasut sebagai contohnya, kan, padahal kerajaan ataupun pemerintah sudah melakukan perkara yang baik, tetapi ada pihak lain yang cuba menghasut kerana mahukan kuasa ataupun mahukan sesuatu. Jadi situasi begitu pula perlu kita tangani dalam bentuk macam mana sebagai seorang Islam. Okey, baik. Kalau kita perhatikan, memang akan ada, kita baik macam mana pun mesti ada orang yang akan hasad. Paling kurang dia akan hasad, dia akan dengki, okey, ataupun dia akan merasakan yang sepatutnya dia yang buat baik itu, bukan orang tu. Jadi ini menimbulkan pergeseran di kalangan rakyat, okey, sama ada rakyat dengan pemerintah khususnya. Jadi masih lagi saya nak utarakan di sini kata-kata Syekh Usamah bin Khayyat tadi, hafizahullah, Imam Masjid Haram. Dia mengatakan antara yang terangkum dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, okey, menasihati pemimpin-pemimpin ialah waraddul qulubin nafirati ilaihim, okey, dan mengembalikan semula hati-hati yang membenci mereka, mengembalikan kepada mereka, kepada mencintai mereka. Okey, jadi ini satu benda yang merupakan usaha yang perlu kita laksanakan. Kalau kita nampak rakyat macam dah benci kepada pemerintah, okey, kerana rakyat kata ada kesilapan yang pemerintah buat, adalah banyak benda kita kena buat, antaranya menasihati pemerintah dengan baik. Okay, kemudian juga kita menjaga maslahah umum dan memberitahu kepada rakyat bahawa sepatutnya kita sayang kepada pemerintah. Bila kita sayang, kita akan memberi nasihat kepada pemerintah dengan penuh keikhlasan. Dan dengan itu barulah dia akan jadi apa yang kita boleh sebutkan sebagai synchronize agaknya, ataupun takamul, integrasi antara pemerintah dengan rakyat. Kalau rakyat tak nak jumpa pemerintah lagilah benci dengan rakyat. Tak boleh begitu. Itu bukan politik yang sebenarnya. Ya. Okey, baik. Apabila kita kembali nanti selepas 5 utama, kita juga nak bertanyakan tentang ciri-ciri kerajaan yang zalim. Kita dah sebut tadi juga kerajaan-kerajaan yang baik ni macam mana membina apa yang dilakukan untuk rakyat, dan bagaimana pula dengan kerajaan yang zalim. Kita akan sentuh hal ini seketika nanti, dan pastinya anda juga boleh terus hubungi kami 0326927939. Tapi sebelum itu, waktu sekarang di bernama Radio 24/4 28 petang sudah pun masa waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah, kita kembali semula dalam program Bicara Negara untuk edisi hari ini, yang mana tajuk kita bercakap tentang menyokong kebaikan yang dilaksanakan oleh kerajaan bersama Ustaz Dr. Fazlan Muhammad Othman, Timbalan Rektor HEP Al-Madinah International University, yang juga merupakan pengerusi Sekretariat Ilmuwan Malaysia. Anda boleh bersama dengan kami dengan menghubungi talian 0326927939. Baik Ustaz, kita sambung perbincangan kita. Tadi saya ada bertanyakan soalan berkenaan dengan kalau pula kerajaan itu tidak membuat sesuatu kebaikan ataupun melakukan kezaliman, bagaimana tindakan kita pula? Okey, baik. Ini satu soalan yang cukup baik, dan kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan satu hadis yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ini, iaitu unsur akhaka zaliman atau mazluma. Bantulah saudara kamu, sokonglah saudara kamu, sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Baik.
seorang lelaki di kalangan para sahabat Nabi telah bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu in kana mazluma." Wahai Rasulullah, saya akan sokong dia, saya akan bantu dia kalau dia adalah pihak yang dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Tetapi bagaimana pula kalau dia yang zalim, macam mana saya nak bantu dia? Kan macam seolah-olah macam tak boleh lah saya nak bantu dia. Okey. Jadi Nabi SAW berkata, "Tahjizuhu au tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu." Apa yang kamu perlu buat ialah kamu larang dia, kamu kekang dia daripada melakukan kezaliman, kerana itulah membantunya semasa dia zalim. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan apa yang kita boleh perhatikan di sini, para pensyarah ataupun para ulama yang mensyarahkan, menguraikan hadis ini, mereka mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluma sebenarnya adalah satu syiar jahiliyah. Sebenarnya satu apa dia panggil tu, slogan, slogan jahiliyah. Bantu saudara kamu, kabilah kamu kena bantu tanpa mengira dia zalim ataupun dia dizalimi. Tiba-tiba bila dah masuk Islam, Rasulullah bawa Islam, banyak para sahabat masuk Islam, kita dapati Nabi SAW sendiri telah menggunakan slogan itu. Ini yang menyebabkan para sahabat agak kebingungan. Ini syiar orang kafir kan, orang jahiliah, kenapa pula Nabi guna? Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, kita guna syiar yang sama tapi kita ubahkan maksudnya. Maksudnya biar maksud yang Islamik, dan maksud yang Islamik bagi kita, kewajipan kita untuk membantu orang yang dizalimi jelas. Kita cuba untuk menghalang kezaliman berlaku ke atasnya. Tetapi maksud Islamik untuk kita membantu orang yang zalim ialah yang dihuraikan oleh Nabi SAW. Kita larang seseorang itu daripada melakukan kezaliman. Jadi kembali kepada soalan tadi, kalau kerajaan buat kezaliman, adakah kita nak bantu? Kita bantu. Kita bantu. Tapi bantu tu bukan bantu dengan kita pun buat juga. Tidak. Kita bantu dengan memberi nasihat. Kembali pada hadis yang pertama tadi, kita memberi nasihat kepadanya dengan cara yang baik, menyatakan kebenaran kepadanya dengan penuh etika, dengan penuh akhlak, bahawa contohnya kita sebut YB kan, ataupun Datuk, ini tak boleh Datuk kan, tapi antara kita dengan dia, itu caranya. Hadis Nabi bukan pun melalui media, bukan melalui mimbar di masjid, melalui Twitter, kita cakap pada semua orang, tak cakap pada dia lah, dia yang salah, pergi jumpa dia elok-elok, cakap pada dia. Okey, itu caranya. Baik, dalam suasana kita nak pilihan raya tak lama lagi ni, insya-Allah kan, adakah dengan tidak memberi undi itu juga dikatakan sebagai membantu dia? Kita jawab sekejap lagi Ustaz. Kita jawab panggilan telefon terlebih dahulu. Kita ada pemanggil di dalam, kita ada Cik Zaini. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zaini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Okey, kita berkenaan dengan selawat, saya dah sebutkan dulu, mungkin Encik Zaini tak berapa perasan agaknya. Selawat, kita berselawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, dan kalau ahli sunnah biasanya tak berhenti kepada ali Muhammad, mereka akan menyebutkan wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin juga selawat itu kepada sahabat-sahabat Nabi dan siapa-siapa saja yang ikut sehinggalah ke hari kiamat. Okey, tak apalah, itu satu masalah yang boleh diberikan perhatian oleh Encik Zaini dan lain-lain. Berkenaan dengan Bashar al-Assad, kita perlu tahu, sebelum kita nak berbicara tentang seseorang, antara yang penting untuk kita bicarakan ialah berkenaan dengan akidah. Okey, apakah akidah yang dibawa oleh Bashar al-Assad? Jadi kalau kita perhatikan sedikit, kita akan dapati bahawa akidah Bashar al-Assad ini sebenarnya adalah akidah yang berasaskan kepada Syiah. Okey, jadi bahkan kita boleh perhatikan rakan-rakan yang datang dari Syria kan, kita kalau nak mengeluarkan hukum, kita kena berkawan dengan orang yang datang dari sana. Kita tengok, kita cuba dapatkan maklumat. Okey, jadi kita akan dapati ramai di kalangan rakan-rakan kita dari Syria mengatakan bahawa Bashar al-Assad adalah seorang yang mendakwa dia tu Tuhan. Yang mendakwa Tuhan. Okey, sampai ada yang kata-kata yang seolah-olah menunjukkan la ilaha illa Bashar kan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Bashar. Jadi ini adalah satu kekufuran bawahan, kekufuran yang cukup jelas, murtad. Jadi dalam kes ini, kalau seseorang pemerintah itu murtad, apa kita kena buat? Kita kena kalau kita ada kuasa, kita tukarkan dengan yang baru. Kalau kita tak ada kuasa, kita tak tukarkan. Okey, baik, itu selesai tu masalah. Tetapi sekiranya pemerintah yang zalim itu dia telah menggerakkan serangan ke atas rakyat. Jadi di sini fatwa boleh berubah, dan kita perhatikan fatwa di Arab Saudi pada asalnya mengatakan tak boleh memberontak.
seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili hafizahullah, bahawa rakyat tak boleh memberontak kerana pemberontakan adalah satu gerakan khawarij. Kita nak jatuhkan pemerintah yang zalim, yang kafir, yang murtad dengan menggunakan cara khawarij, bukan cara kita. Okey, itu lepas kita dah sentuh, dah sentuh kan. daripada jemaah baik, dah terkeluar kan. Tapi kita dapati selepas mereka, ialah kadang-kadang kita nasihat kan, Zul, kadang-kadang kita nasihat orang tak dengar kan. Jadi bila kita nasihat orang tak dengar, berlaku pula benda lain. Dia datang tanya kita balik semula. Kita tak boleh tanya kenapa tak dengar dulu. Kita tak boleh jawab macam tu. Kita kena tanya apa yang sekarang ni, apa situasinya. Jadi itulah yang berlaku dilihat oleh para ulama di Arab Saudi. Mereka mengatakan asalnya tak boleh. Memberontak tak boleh, akan menyebabkan huru-hara, pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi buat juga. Maka bila dah buat juga, berlaku pertembungan, di situ keluar huraian baru berkenaan dengan situasi sekarang. Okey. Jadi kita dapati Syekh Jibrin di antaranya mengatakan kalau telah berlaku pertempuran kan di antara satu kumpulan yang ahlu sunnah, rakyat yang tertindas, dengan satu kuasa yang jelas murtad, okey, menyatakan bahawa dia itu adalah murtad, mendakwa dirinya Tuhan, menzalimi dan sebagainya, maka kat sini kalau dah tak boleh nak sokong kecuali salah satu, maka kita sokong pihak yang berada di atas sunnah. Okay. Kita nak ceritakan ini adalah situasi di Syria. Jangan bila saya cerita yang ni pula, kalau gitu, begitulah situasinya di Malaysia. Lain. Situasi di Malaysia, pemerintahnya ahli sunnah kan. Jadi kita tak boleh memberontak kerana dia adalah ahli sunnah. Okey, berbeza dengan sana kufur, tak sembahyang dan sebagainya. Kemudian mereka juga mendakwa Tuhan kan. Jadi ini satu benda yang berbeza. Okey, dan di sini kita berpegang kepada kebenaran bahawa fatwa itu dia boleh berubah kan, tetapi mengikut situasi, bukan mengikut hawa nafsu. Okey. Kita ada memanggil sebenarnya, kita ada Cik Muhammad dulu di talian. Cik Muhammad. Baik. Terima kasih Cik Muhammad. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Okey, baik. Pertama tadi berkenaan dengan tidak perlu ada pilihan raya. Tidak perlu ada pilihan raya. Okey, baik. Kita perlu peka ataupun kita perlu berikan sedikit perhatian. Okey, kita bila berbicara kita ada dua sudut yang kita bicarakan. Pertama adalah berkenaan dengan sudut Islam. Okey, yang kedua adalah sudut situasi. Okey, baik. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang sudut Islam, kita akan dapati memang sistem terbaik adalah sistem khilafah. Sistem kedua terbaik adalah sistem raja. Okey, raja. Okey, dan sistem lain dia boleh masuklah selepas itu. Okay. Dan kalau kita perhatikan memang cara untuk melantik pemerintah sama ada dilantik terus. Kan dilantik terus maknanya seorang pemerintah tu kalau nak mati, bukan nak mati, maknanya kalau dekat dengan wafat, dia akan melantik seorang untuk menggantikannya. Okey, ataupun diletakkan dalam syura, dalam satu kumpulan yang akan melantik di kalangan mereka. Okey. Itu adalah sistem Islam yang asal. Walaupun begitu, kita dapati kalau sistem Islam yang asal itu tidak dapat dilakukan, maka apa saja sistem yang datang kita perlu gunakan. Contoh saya bagi sekarang ni, boleh tak seorang hamba jadi pemerintah? Jawapan tak boleh. Tapi dalam hadis Nabi sebutkan wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Walaupun seorang hamba daripada Habasyah menjadi seorang pemerintah, kamu tetap kena taat. Jadi macam mana nak jadi pemerintah? Tak boleh. Imam Nawawi mengatakan hamba akan menjadi pemerintah sama ada dilantik oleh katalah khalifah, dia jadi menteri besar. Dilantik menjadi menteri besar, wajib taat pada dia. Okey. Yang kedua adalah kalau dia gunakan kekuatan, dia guna cara yang salah untuk dapat pemerintahan, lalu dia menang dan dia dapat berada di sana, okey, kita tetap kena taat pada dia. Jadi ini dihuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Dalam kes ini saya nak kembalikan bagaimana dengan sistem demokrasi. Demokrasi saya rasa telah pun dibincangkan bahawa sistem demokrasi bukan sistem Islam. Tetapi bila sistem tu dah diletakkan di sini dan kita nak lepaskan diri agak susah, jadi kita gunakan sebagai satu darurat. Dan bila sebutkan darurah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Benda yang darurat ini kita gunakan berpada-pada. Kita gunakan berpada-pada. Kita tak gunakan semua sekali. Okay, sampai nak solat ke tidak, angkat tangan. Nak tak nak, akhirnya yang bila tak nak, okey, tak ada solat. Kita tak boleh buat gitu. Okey. Tengok majoriti. Tak boleh. Ramai tak nak solat, tak payah. Tak boleh buat gitu. Kita kena benda yang jelas, kita jelas teruskan. Okey. Jadi bila datang kepada situasi, kita melihat kalau kita berada di satu sistem demokrasi, kita gunakan sekadarnya. Kita cuba masukkan sebanyak mungkin elemen-elemen Islam.
Okay, sebab itulah bila nak sebutkan tentang pilihan raya, jadi DJ Zul pun dah sebut tadi tentang pilihan raya. Adakah saya cuba nak kaitkan dengan soalan tadi, kalau kita nak pilih macam mana, apa yang terbaik? Adakah kita nak pilih kerajaan sedia ada ataupun kita nak pilih kerajaan yang digambarkan kerajaan baru? Okey. Dia untuk menjawab soalan yang ini yang saya ambil daripada DJ Zul tadi, okey. Sepatutnya kita tengok kepada apa yang disebutkan sebagai resume, kan. Kita kalau nak lantik seorang tu jadi, katalah nak jadi, iyalah kita nak jadi satu pegawai di satu syarikat, kita akan tengok resume. Ya, tengok daripada track record punyalah banyak tu, tiba-tiba lepas tu kita buat shortlisted pula, kan. Okey. Kita dah buat shortlisted, pilih lagi yang terbaik. Jadi kalau kita nak teruskan, nak masuk tak lama lagi dengan pilihan raya, maka kita kena tengok resume. Dan inilah yang disebutkan oleh ulama-ulama yang datang, saya rasa dalam beberapa bulan yang lepas, di seminar fake mentaati pemerintah dari Jordan. Mereka mengatakan jangan tengok kepada manifesto yang janji-janji yang diletakkan, tapi tengok pada track record itu. Tengok pada apa yang dia buat sebelum ni. Adakah apa yang dia buat sebelum ini sesuai dengan Islam, sesuai dengan maslahat umum Islam dan bukan Islam? Okey, kalau ya, teruskan. Jadi kita dapati, saya rasalah, pandangan saya dan pandangan kebanyakan, dan saya rasa mungkin majoriti lah rakyat di Malaysia, kalau kita nak tengokkan track record kerajaan sedia ada, saya rasa banyak kebaikan yang mereka dah buat. Ini bukan nak mengampu ni, tapi nak ceritakan apa? Nak cerita, tengok sendirilah. Okey, nak tengok ni jangan tengok macam itu. Tengok dengan negara yang sebelah, negara yang jauh, kawan-kawan yang datang dari negara Arab. Bila kita kata tak lama lagi ada demonstrasi. Demonstrasi untuk apa demonstrasi? Demonstrasi kerajaan tak adil. Kerajaan tak adil? Alamak, kamu semua ni, kamu tak tengok apa yang berlaku di negara orang Arab. Kalau kamu pergi sana dengan tak ada traffic lightnya, baru kamu kata tak adil. Dengan sini dengan cukup sistematik, boleh kamu kata tak adil. Ini menunjukkan sebahagian daripada rakyat Malaysia ni, kawan-kawan kita lah yang datang dari Arab ni, mengatakan kamu tak berakal lah, kiranya begitulah. Kita tak berakal kerana kamu tak boleh nak tengok, tak nak buat perbandingan yang waras. Okey. Itu soalan pertama. Soalan kedua tadi saya sempat ke apa dia? Boleh lagi. Kalau kita jawab panggilan tak boleh. Okey. Kita ada Cik Helmi di talian. Cik Helmi? Cik Helmi? Terputus. Okey, tapi mungkin kita dapatlah apa yang ingin disampaikan tu. Nak jumpa pemimpin pun susah, jadi macam mana nak bagi nasihat ke apa ke. Dan boleh kita kaitkan juga dengan apa yang kata Cik Muhammad tadi, dengan pengambilan tanah dan sebagainya tu. Apa yang boleh kita lakukan dengan cara yang dilakukan tu mungkin tak betul dan tak digemari oleh masyarakat. Okey, baik. Bila hak kita diambil oleh kerajaan, saya rasa itulah ringkasan dia, kan. Kita ada hak, katalah tanah kita, kerajaan datang, dia ambil, dia tak bagi pampasan, contoh. Okay. Berkenaan dengan perkara ni, jawapan bagi keuntungan kepada pihak lain dia bagi lebih daripada, sepatutnya kita dapat untung pihak lain yang dapat, kan. Okey. Jadi dalam tanah dapat sikit je ni, tapi orang lain dapat lebih. Contoh begitu. Dalam kes ni, saya rasa jawapan tu dah ada dalam hadis Nabi SAW, kan. Isma' wa ati', dengarlah dan taatlah kepada pemerintah. Dan wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun dia pukul belakang kamu, walaupun dia ambil harta kamu. Okey, saya tak sebut hadis ni untuk kerajaan kita pukul belakang kita dan ambil harta kita, tidak. Saya nak mengatakan itu adalah dosa besar. Kalau kerajaan buat, kerajaan akan tanggung akhirat nanti. Tapi kalaulah berlaku benda itu, maka apa yang perlu dibuat oleh rakyat adalah dia kena tetap tak dengar. Secara umumnya dalam perkara-perkara lain, dia tetap kena dengar, tetap kena taat. Dalam bab tu dia bolehlah cuba untuk dapatkan haknya kembali. Okey, kalau dia cuba tak dapat juga, maka jangan lupa, kan, bahawa ada satu saluran, kan, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wattaqu da'watal mazlum, hendaklah kamu semua perisaikan diri kamu daripada doa orang yang dizalimi. Okey, jadi dengan itu memang satu benda, memang dalam hidup kita ni, kan, saya nak sebutkan pada diri saya dan para pendengar sekalian, banyak benda yang tak sepatutnya, betul tak? Kita pergi satu tempat, ni tak sepatutlah ustaz, ni tak sepatutlah doktor. Memang banyak benda yang tak patut. Jadi sebab itulah Nabi bagi saranan kepada kita, Nabi bagi garis panduan dalam isu tadi ni. Maknanya sepatutnya, kan, sepatutnya siapa dapat tadi? Sepatutnya penduduk lah, tapi yang lebih lain, orang lain pula yang tengah ni, yang goyang kaki, okey, tekat sambil klik apa dia, iPhone mereka ke apa, kan. Dia orang dapat banyak pula. Jadi dalam kes ni kita mengatakan sesiapa yang terlibat dengan penzaliman, menzalimi pihak yang dizalimi itu, maka dia kenalah ingat akhirat nanti dia akan kena.
akhirat nanti dia akan kena. Dan kalau pihak yang dizalimi itu berdoa, okey, memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan abaikan doa mereka. Jadi kalau kita boleh nak sampaikan kepada pemerintah, sampaikan. Okey, soalan tadi kata Ustaz Encik Hilmi kata doktor macam mana? Tak nak jumpa pun tak boleh. Kalau nak jumpa tak boleh, jumpa dengan orang yang boleh jumpa. Itu caranya. Tak boleh juga, maka kita kena berpegang dengan prinsip kita, iaitu tidak boleh menghebahkan aib pemerintah. Aib saudara kita pun kita tak boleh hebahkan. Aib isteri kita boleh hebahkan, tak boleh. Aib suami kita boleh hebahkan. Marah dengan dia, nak jumpa tak boleh pasal dia asyik jalan keluar je, keluarkan dalam Twitter bahawa suami saya buat begini. Boleh? Tak boleh. Kita tetap kena fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Hantarkan wakil keluarga perempuan, wakil keluarga lelaki untuk berbincang. Itu ada dalam Islam, kita kena ikut. Sebab itulah kita ada wakil rakyat. Betul. Ada wakil kita kat kampung kita, dekat kawasan perumahan kita. Kita sampaikan, so beritahu kepada. Jadi wakil rakyat tu dia kena pegang tanggungjawab. Kalau dia tak pegang, dia akan tanggung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, jelas di situ Tapi ini ada satu lagi persoalan yang dibangkitkan oleh rakan kita di laman Facebook ni. Dia kata dalam keadaan dunia sekarang ni, kita ada kerajaan dan pemerintah dan kita ada pembangkang. Jadi sekarang ni dalam situasi kita nak mencari pembangkang yang baik, ataupun kita nak orang kata tu nak jadikan kerajaan sedia ada yang baik. Jadi bagaimana untuk situasi macam tu? Okey, baik. Saya rasa kita boleh buat dua-dua sekali. Terbaik kita buat dua-dua sekali, kan? Okay. Kita nak kerajaan yang baik. Dan kalau ada pembangkang yang baik. Okay, pembangkang yang baik dalam erti kata penasihat yang baik. Okey, jadi kalau katalah kalau kita bersama dengan kerajaan, kan, kita kena sebutkan kepada kerajaan apakah yang terbaik untuk kerajaan buat. Kalau kerajaan buat benda yang baik, kita sokong. Kalau kerajaan buat benda yang tak baik, kita nasihatkan dia, tegur dia secara baik, kan. Tegur secara baik macam kita sebut tadi lah, maknanya berdepan dengan dia. Kalau tak boleh juga dengan melalui orang yang boleh sampaikan. Kemudian kalau ada pembangkang ni mesti jadi pembangkang yang baik. Itu yang kita inginkan. Okey. Pembangkang yang baik ialah kalau ada kebaikan yang dibuat oleh kerajaan, dia sokong. Dan kalau ada kelemahan, dia akan berikan dengan cara terbaik agar pemerintah terima. Bukannya disebut agar pemerintah tu jatuh maruah ataupun malu di depan khalayak, di depan orang ramai. Okey, itu bukan kerja pembangkang yang baik. Okey, so kita bercakap ni dalam erti kata situasi Malaysia yang ada pemerintah, ada parti pemerintah dan ada parti pembangkang, dua-dua kena jadi baik. Dua-dua kena jadi baik lah. Dan macam kita sebagai rakyat ni juga, yang lebih penting iaitu nak cari pembangkang yang baik ke, ataupun nak jadikan kerajaan sedia ada yang baik? Nak jadikan kerajaan sedia yang baik, saya rasa untuk rakyat. Okey, untuk rakyat ni, bagus soalan tu, saya terlepas agaknya, kan. Soal berkenaan dengan kerajaan yang sedia ada, kita nak baikkan dia, kita baikkan dia, ataupun kita cari je lah orang lain yang lebih baik. Yang lebih baik. Okey. Dalam kes ni, itu yang saya sebutkan tadi, jawapan saya ialah berkenaan dengan resume. Kita tengok resume dia, kita tengok latar belakang dia. Okey, kalau kita nampak latar belakang pemerintah itu dah baik selama ni, kan, dengan begitu banyak prasarana Islamik yang dibuat. Okay, saya biasa sebut benda ni. Kalau dekat shopping kompleks pun ada tempat solat. Okay, dekat Plus ataupun dekat mana, Lebuh Raya, kan, Plus, Lekas dan sebagainya lah. Okay, semua ada tempat solat. Kan, kalau paling kurang pun wakaf tempat solat, ada juga sejadah kat situ. Okay, jadi itu semua menunjukkan keprihatinan. Okay, saya tak mengatakan kerajaan maksum. Kerajaan banyak buat salah. Kullu ibni Adam khata'. Ini Nabi cakap ni. Nabi yang sebutkan. Setiap anak Adam banyak buat salah. Okay, tetapi yang terbaik dalam kalangan orang yang buat salah adalah orang yang kembali kepada Allah. Okay, dan kita perhatikan, kalau kita cakap dengan cara baik, okay, saya dengar banyaklah, dan kita pun ada pengalaman sendiri. Bila kita sebut dengan cara yang baik kepada pemerintah yang sedia ada, kebanyakannya akan terima. Okay, jadi tengoklah pada track record yang baik dan kekalkanlah itu. Daripada kita nak letakkan satu mungkin parti pembangkang ke, yang kita nampak zahir itu macam baik, kan, tapi dia tak ada lagi track record yang baik. Walaupun mungkin dah ada beberapa negeri yang dipegang, kan, secara umumnya masih lagi ada kekurangan yang kalau kita perhatikan antara dua ni, kekurangan pihak kerajaan sedia ada ni jauh lebih kurang lah daripada yang parti pembangkang. Itu pandangan saya lah, dan pandangan sebahagian daripada sahabat-sahabat saya. Baik. Jadi kalau selagi kita boleh menggunakan solat kat mana-mana dengan adanya tempat-tempat untuk mengerjakan ibadah kita, dan juga musik masih lagi boleh melaungkan azan dan sebagainya, jadi tak ada halangan untuk kita terus beribadah di negara kita ni. Jadi itu bukan satu senario ataupun satu situasi yang sudah cukup baik bagi kita umat Islam di sini. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita untuk edisi hari ini. Minggu depan kita bersama lagi, insya-Allah.
dan kita akan terus bawakan perbincangan-perbincangan bagaimana kita boleh memberi kebaikan kepada negara kita. Itu ada Bicara Negara untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.